Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Shtawah Hanafi dalam Berita Tengah Malam. Hujan lebat sejak pagi semalam mengakibatkan daerah Kemaman, Terengganu kembali dilanda banjir. Banjir gelombang keempat itu mengakibatkan 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kemaman menerusi satu kenyataan berkata sehingga 10 malam tadi 171 penduduk terjejas telah dipindahkan. Ia membabitkan PPS Masjid Sungai Mas, Balai Raya MPKK, Padang Kubu dan Dewan Orang Ramai Kampung Teladas. 45 keluarga telah dipindahkan ke PPS yang dibuka seawal 3.30 petang tadi. Ketika ini hujan masih berterusan dengan sekali skala lebat. Dijangkakan jumlah penduduk terjejas akan bertambah menjelang pagi esok. Parti-parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN sebelas suara bersetuju untuk menubuhkan Majlis Presiden yang dianggotai ketua parti masing-masing. Ia sebagai platform untuk membincangkan dasar-dasar kerajaan dan mengukuhkan kerjasama antara parti-parti dalam kerajaan. Keputusan tersebut dicapai pada mesyuarat ketua-ketua parti dalam kerajaan PN yang dipengerusikan pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi. Mesyuarat dihadiri Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Presiden PBS Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kili. Bagi menyelaras majlis presiden tersebut, satu sekretariat yang dianggotai oleh semua setiausaha agung parti-parti dalam kerajaan PN juga ditubuhkan. Turut dibincangkan pembentukan sebuah kerjasama politik yang kukuh bagi mewujudkan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkesempatan meluangkan masa menziarahi Tun Rahah Mohamad Noah di Pusat Perubatan Prince Court di Ibu Negara petang tadi. Dalam satu kenyataan di laman Facebook, beliau menyeru masyarakat agar sama-sama mendoakan kesembuhan serta mempermudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Tun Rahah merupakan balu Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak dan juga bonda Datuk Seri Najib. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga legenda bola sepak dan Olimpian Negara Datuk Naman Abdullah. Ucapan takziah itu disampaikan baginda menerusi kenyataan di laman Facebook rasmi Istana Negara. Dalam kenyataan tersebut, Al-Sultan Abdullah menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada arena bola sepak negara. Baginda turut mengiktiraf jasa Allahyarham yang telah banyak mengharumkan nama Malaysia di persada bola sepak dunia. Allahyarham kembali ke rahmatullah pada petang tadi setelah sekian lama bertarung melawan barah usus. Dilahirkan di Butterworth, Pulau Pinang, Allahyarham menjadi antara pemain bola sepak negara yang disegani atas sumbangan besarnya termasuk membantu Harimau Malaya ke Sukan Olimpik Munich, Jerman pada 1972. Allahyarham telah mewakili negara sebanyak 115 kali dan kali terakhir beliau menyarung jersey kebangsaan adalah pada kejohanan ulang tahun Jakarta 1975. 3 kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan Kuala Lumpur dan Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan memaklumkan kluster jalan rusa melibatkan daerah ceras di Ibu Negara hasil saringan komuniti di sebuah kawasan kediaman. Manakala kluster tapak bina Pasifik pula melibatkan daerah lembah pantai hasil saringan tempat kerja di sebuah tapak binaan. 17 daripada 159 individu yang disaring telah dikesan positif. Kluster Maringkan pula melibatkan daerah Telupit dan Ranau di Sabah hasil saringan individu bergejala. 11 dikesan positif daripada kluster ini hasil saringan 93 individu. Sementara itu, 6 kluster tamat hari ini iaitu kluster Benteng PK, kluster Kapas BJ, kluster Garden, kluster Bah Tropicana, kluster Bah Bercam dan kluster Mentari. Ini menjadikan jumlah kluster yang telah tamat adalah sebanyak 236.
Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Jenazah 3 beradik yang maut dalam kemalangan di kilometer 272.4 Lebuh Raya Utara Selatan, Ipoh, berhampiran Taman Rekreasi Gunung Lang semalam dibawa pulang ke Melaka. Ketiga-tiga mereka akan dikebumikan di Kampung Sungai Putat malam ini. Suasana hiba dan pilu menyelubungi pekarangan Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh. Sejurus keluarga mangsa tiba dari Melaka pada pukul 1.30 tengah hari tadi. Proses bedah siasat bermula pada pukul 2.30 petang, selesai 3 jam kemudian. Dalam kejadian petang semalam, ketiga-tiga beradik itu maut selepas kereta dipandu ibu mereka, Nur Aimi Nadiah Abdul Rahim, 27 tahun, melanggar belakang sebuah trailer yang berada di lorong kecemasan. Nur Aimi mengalami cedera parah dan kini ditempatkan di unit rawatan rapi HRPB Ipoh dalam keadaan stabil. Tak tahu lagi. Nanti keluarga kami akan bincang macam mana. Sebab kalau dapat pindah ke Melaka, lagi mudahlah kan. Sebab dua-dua keluarga duduk di Melaka kan. Terdahulu, suami mangsa Muhammad Al-Hafiz Muhammad, 29 tahun berkata beliau dan keluarga merancang membawa Nur Aimi mendapatkan rawatan di Melaka. Bagaimanapun, keputusan itu bergantung kepada keadaan semasa isterinya. Pengunjung pasar awam di Kampung Binjai, Kemaman, Terengganu gempar apabila sebuah kereta merempuh 2 gerai sebelum melanggar pagar dan masuk ke dalam pasar. Pemandu warga emas berusia 84 tahun cedera ringan manakala isterinya tidak mengalami kecederaan dalam kejadian tengah hari tadi. Bagaimanapun, 2 pemilik gerai menjual kuih muih terpaksa menanggung kerugian ratusan ringgit selepas gerai mereka rosak teruk. Difahamkan, pemandu terbabit tertekan pedal minyak kerana menyangkakan ia adalah pedal brake. Situasi ini menyebabkan kereta dipandu meluncur masuk ke dalam pasar dan merempuh beberapa gerai milik peniaga. Barang-barang semua tu habis hancur. Tak tahu kita bukan orang kendil. Maknanya tuan dia kata dia tak kena reda je lah. Banyak barang. Banyak kata jiwa semua. Tong air. Apa alatan jiwa lah maknanya. Kita nak cakap, kita jadi ketua, kita nak cakap. Kita mari tak dia tengok penuh dah orang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian berkenaan. Kes disiasat di bawah Kaedah 10, Kaedah Lalu Lintas 1959. 9 ekor orang utan Sumatera, Ponggol Abeli, dihantar pulang oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan ke Jakarta hari ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Nasarah berkata, ia adalah hasil rampasan daripada beberapa aktiviti perdagangan haram hidupan liar di Semenanjung Malaysia. Di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, ia adalah spesies yang dilindungi dan disenaraikan di bawah Appendix 1 dalam Akta 686 di mana ia tidak boleh diperdagangkan sama ada diimport atau dieksport bagi tujuan komersial. Inisiatif Kerajaan Malaysia dalam memelihara kesemua orang utan dan mengembalikannya ke negara asal membuktikan komitmen tinggi kerajaan dalam menjaga kebajikan hidupan liar yang diseludup. Pihaknya turut menyeru keprihatinan dan kerjasama semua pihak dalam usaha memerangi jenayah penyeludupan hidupan liar dengan membuat laporan kepada Jabatan Perhilitan seperti yang tertera. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan.
Bersama kita terus menerajui. Baik, bertemu kembali. Seorang bapa yang tergamak menikam perut anak perempuannya berumur 18 bulan dalam kejadian Sabtu lalu menangis teresak-esak sebelum dikenakan hukuman penjara 10 tahun. Hakim Muhammad Moghzani Mokhtar menetapkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Safwan Syafiee, 27 tahun, selepas dia mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Tertuduh pada mulanya hanya diam dan menundukkan kepala ketika pertuduhan mula dibacakan. Namun mula menangis teresak-esak selepas gambar mangsa ditunjukkan kepadanya untuk tujuan pengecaman. Berdasarkan pertuduhan, Safwan didakwa cuba membunuh anak perempuan kandungnya dengan menikam perut mangsa dengan sebilah pisau. Perbuatan itu dilakukan tertuduh pada 12 Disember lalu di rumahnya, Flat Puchong Permai, Selangor, kira-kira 4.30 petang. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Shanur Farahin Syapri manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK menyuruh kepada agensi-agensi di bawahnya membantu usahawan menjana pendapatan jangka panjang. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ia boleh direalisasikan menerusi pelbagai bantuan dan latihan kepada usahawan sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara selain memperluas jaringan perniagaan mereka. Dan supaya sumbangan daripada pihak kerajaan itu berbaloi, supaya kita mendapat apa dipanggil orang sekarang banyak sebut ROI, Return of Investment. Duit dilabur oleh pihak kerajaan itu tidak hilang begitu saja dan membuahkan kejayaan di kalangan pihak usahawan-usahawan ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Program Tunas Usahawan Baitumal dan penyerahan bantuan kewangan program pembangunan PKS SME Corp Malaysia di Ibu Negara. Seramai 11 usahawan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS menerima bantuan pembangunan kapasiti SME Corp Malaysia. Kita berjaya untuk ubahlah, kita terpaksa ubah. Dan belum ni daripada perkhidmatan kita ubah pula kepada pembuatan. Dan dalam masa yang sama, kami target untuk tahun depan ni memberi peluang pekerjaan kepada lagi ramai. Meluaskan lagi lah empayar saya. Kalau sebelum ni, it's like motor konservatif. Setahun mungkin saya boleh buka branch dalam 2. But dengan adanya bantuan macam ni, sebenarnya boleh membantu entrepreneur untuk meluaskan empayar dengan lebih cepat. Program Pertanian Bandar, salah satu inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana, mula dinikmati penduduk terutama golongan B40. Di Kedah, 1,700 peserta menerima kit bantuan pertanian bandar bertujuan membantu mengurangkan perbelanjaan dapur melalui penanaman sayur-sayuran di rumah. 8 komuniti dianggotai 10 orang bagi setiap komuniti mula mengusahakan tanaman berskala kecil. Selain bantuan input pertanian, mereka turut diberi hikmat nasihat dan latihan. Dapat peluang macam ni, saya cuba nak berbesar lagi, nak tumpu sepenuh masa lah sebab saya pun dah tak kerja apa. Dan peluang kerajaan bagi ni, Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Dapat ni baja, lepas tu benih-benih organik, semua jenis organik lah, dengan plastik bag. Dapat bantuan macam ni, saya nak perluaskan lagi tanaman saya tu. Macam tu lah. Syukurlah, Alhamdulillah dapat bantuan, kita boleh perluas lagi lah tanaman kita kan. Usul dia macam mana? Usul dia mudah je sebab kita dah biasa kan. Ya, menanam cabai, segala-gala pokoknya kan, sambil-sambilan. Sambil-sambilan. Lepas tu hari ni dia bagi usul apa? Saya pun dah dari tu mohon tu saya cuba kan, cuba nasi. Lepas tu kita luluh kan. Terima kasihlah kepada Jabatan Pertanian tu kerana sudi menganjurkan. Jadi peruntukan ini adalah melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi di bawah Penjana.
Jadi Jabatan Pertanian Negeri Kedah menerima peruntukan 400,000, 200,000 untuk tahun 2020 dan lagi 200,000 untuk tahun 2021. Jadi di peringkat daerah sekarang ni sedang diagih-agihkanlah kepada penerima-penerima ataupun pemohon-pemohon yang telah pun dipilih. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara JENDELA yang bermula sejak 3 bulan lalu mencapai sasaran yang ditetapkan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan ketersediaan sambungan jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi telah berjaya melebihi sasaran. Kenyataan itu juga menyebut perancangan untuk membina lebih banyak menara baharu akan terus dipergiatkan bagi meluaskan liputan rangkaian jalur lebar dan mempertingkatkan kualiti pengalaman kepada masyarakat terutamanya di kawasan luar bandar. Ia selaras usaha kerajaan untuk mengukuhkan kualiti pengalaman perkhidmatan jalur lebar di seluruh negara susulan permintaan yang melonjak secara mendadak ketika negara mendepani cabaran pandemik COVID-19. Laporan penuh suku tahunan JENDELA yang pertama sedang dimuktamadkan dan akan diumumkan pada 18 Disember depan. JENDELA membawa aspirasi peningkatan liputan dan pengukuhan infrastruktur kesaling hubungan negara yang mampan dan inklusif kepada 96.9% kawasan berpenduduk di seluruh negara. Selain mengukuhkan infrastruktur telekomunikasi secara menyeluruh sebagai asas kukuh untuk pengenalan teknologi 5G dalam memacu pertumbuhan ekonomi digital negara. 85.6 juta ringgit disalurkan kepada 565 pertubuhan pemulihan dalam komuniti sepanjang tahun ini. Peruntukan berkenaan telah memanfaatkan lebih 19,000 pelatih serta 3,372 penyelia dan petugas program pemulihan dalam komuniti PDK di seluruh negara. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, ini termasuk pembayaran bantuan kewangan khas kepada penyelia atau petugas dan pelatih PDK. Sebagai menghargai komitmen dan kesungguhan penyelia dan petugas PDK dalam bajet 2021, kerajaan telah bersetuju bahawa kadar sagu hati petugas pemulihan dalam komuniti dinaikkan daripada RM800 kepada RM1,200 dan kadar sagu hati penyelia PDK dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500. Kenaikan ini akan memberi manfaat kepada 3,372 petugas dan penyelia PDK sekaligus menyumbang kepada pemantapan pelaksanaan program pemulihan kepada anak-anak OKU. Beliau menjawab pertanyaan Senator Ras Adiba Muhammad Razzi. Kerajaan juga bersetuju menyalurkan bantuan makanan dan penjagaan kesihatan kepada 65 pertubuhan sukarela kebajikan OKU melibatkan peruntukan sebanyak 1.94 juta ringgit. Melalui pemberian bantuan ini, ia telah memberi manfaat kepada 3,758 penghuni yang berada di bawah jagaan dan pelindungan PSK. Melaka akan memperkenalkan tarikan pelancongan baharu bas singgah-singgah pada Mac tahun depan. Sejumlah 8 buah bas elektrik akan beroperasi dan dinikmati sekurang-kurangnya 290,000 rakyat Malaysia setahun. Tarikan itu bertujuan merancakkan kembali sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, ia merupakan hasil kerjasama antara anak syarikat kerajaan negeri Panorama Melaka Sdn Bhd dengan WSH Automotive Sdn Bhd. Perkhidmatan itu selari dengan hala tuju Melaka sebagai peneraju ke arah bandar teknologi hijau yang memastikan tiada pengeluaran karbon monoksida berlebihan. Dengan adanya usaha sama ataupun bas elektrik ni nanti, seperti mana yang saya maklumkan, dia memudahkan lagi pelancongan
negeri Melaka dan sekaligus dapat meningkatkan semula sektor pelancongan negeri Melaka dengan adanya bas elektrik ini. Beliau ditemui media pada majlis menandatangani perjanjian usaha sama bas pelancongan singgah-singgah Melaka di Langkawi. Melalui usaha sama ini, WSH Automotive Sdn Bhd akan membiayai sepenuhnya pelaburan bernilai 20 juta ringgit. Fasa pertama operasi akan melibatkan 8 laluan destinasi pelancongan utama di Melaka. Bas singgah-singgah berkapasiti 40 penumpang itu menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya, turut menyediakan pelbagai kemudahan antaranya sistem informasi audiovisual dan sistem pemantauan statistik pengunjung secara langsung. Negeri Melaka dan sekaligus dapat. Saya Muhammad Nazri. Dulu line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon keran ini. Penduduk di Wuhan, China menyambut baik sekiranya penyiasat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mahu ke bandar berkenaan. Pintu dibuka bagi membolehkan Badan Kesihatan Induk Dunia itu berkunjung dan melihat asal-usul COVID-19 selepas pasukan penyiasat coronavirus antarabangsa dilaporkan akan ke China pada Januari depan. China melaporkan kes pertama pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan kepada WHO pada 31 Disember tahun lalu selain sebuah pasar turut ditutup di mana novel coronavirus dipercayai muncul. Meskipun pengumuman untuk ke China telah dibuat, namun masih belum jelas sama ada penyiasat akan berkunjung ke Wuhan atau tidak. Amerika yang pernah mendakwa China menyembunyikan wabak itu mendesak penyiasatan WHO yang telus terhadap negara itu. Berkepadatan 11 juta penduduk, Wuhan tidak melaporkan sebarang kes baru tempatan sejak 10 Mei selepas mengharungi tempoh perintah berkurung yang ketat. Vietnam menolak tuduhan Amerika berhubung cubaan manipulasi mata wangnya. Sebaliknya, ia bertujuan memastikan ekonomi negara stabil, bukan mewujudkan kelebihan dalam dagangan antarabangsa. Perbendaharaan Amerika sebelum ini menuduh negara komunis itu cuba campur tangan dalam pasaran mata wang untuk melemahkan nilai dong dengan pihak IMF berkata ia dinilai rendah sekitar 8.4% pada 2018. Bank Negara Vietnam pula berkata dasar pengurusan mata wangnya menyasarkan untuk mengawal inflasi dan mengukuhkan ekonomi makro. Terdahulu, Amerika mengkaji semula 20 rakan dagang utama melibatkan perdagangan barang dua hala sekurang-kurangnya 40 bilion setahun. Mereka menuduh Vietnam sama seperti Switzerland campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk melemahkan nilai mata wang masing-masing. Salji lebat di Jepun melibatkan kawasan tengah dan sepanjang pantai utara mengakibatkan penduduk terkandas dan bekalan elektrik terputus melibatkan 10,000 isi rumah. Ia sekaligus mendesak kerajaan mengadakan pertemuan darurat bertujuan mengatasi masalah berkenaan. Menurut media tempatan, salji berkenaan berpusat di wilayah Niigata dan Gunma menyaksikan salji setinggi kira-kira 2 meter selama lebih 3 hari. Ribuan kenderaan terkandas di jalan yang tertutup dengan seorang wanita berusia 30-an dibawa ke hospital. Bagaimanapun, pengendali lebuh raya berkata mereka akan menyediakan makanan dan kemudahan tandas mudah alih untuk pemandu yang terkandas. Perdana Menteri Yoshihide Suga dijadual mengadakan mesyuarat tergempar dengan kementerian dan agensi berkaitan hari ini. Baik, kita mulakan dengan sukan bola sepak. Johor Darul Takzim JDT mencipta sejarah tersendiri apabila muncul pasukan bola sepak pertama Asia Tenggara bekerjasama dengan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF pada musim depan. Langkah tersebut sekaligus menjejak jejak klub terkemuka dunia seperti Barcelona, Manchester United dan Olympiacos.
Pemilik kelab JDT, Tengku Ismail Sultan Ibrahim berkata, kerjasama tersebut merupakan satu pengiktirafan buat pasukan Harimau Selatan yang turut memberi manfaat kepada perkembangan kanak-kanak dalam negara. UNICEF telah menjalankan proses yang mendalam bagi mendapatkan kelayakan kerjasama bersama skuad juara Liga Super tersebut. I think they are the biggest, and also they have done so much in the world. And at the end of the day, the children, macam I handle youth in Johor, tetapi the children are the future leaders of tomorrow. So to make this country a better place for the future, I mean, bukan saja this country, in fact the world, I think it is the most suitable partnership with JDT's agenda. We had a very, very visionary discussion with His Royal Highness, and we agreed that children is our future, but they need investment today. And we also believe that sports is not only a competition or not only a medal. Sports is a great tool for development. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat JDT, Iskandar Puteri, Johor. Perkembangan model gelembung sukan. Keputusan sama ada semua pertandingan sukan dibenarkan beraksi semula atau sebaliknya bakal diketahui pada minggu depan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Beliau memaklumkan model berkenaan akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan Negara sebagai usaha menghidupkan semula semua pertandingan sukan di negara ini yang terpaksa ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19. Kalau tiada arah yang melintang, mungkin awal tahun hadapan kita dapat lihat semua pertandingan sukan yang kita dah lama tunggu akan berlangsung seperti biasa menggunakan SOP yang sedia ada, iaitu base quarantine base dan juga gelembung sukan ini. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Wira Othman Aziz. Logo baharu yang diperkenalkan oleh Kedah Darul Aman KDA FC pada semalam mendapat kritikan dalam kalangan penyokong skuad Lang Merah. Ini kerana ada yang mempersoalkan logo itu terutama berhubung pemilihan lambang rasmi kelab berkenaan. Sejak semalam, laman media sosial KDA FC dipenuhi dengan komen tidak berpuas hati penyokong berikutan 3 logo asal dipilih tidak diumumkan sebagai pemenang, sebaliknya logo yang tidak disenaraikan pula dipilih sebagai logo rasmi. Bagi menjelaskan isu berkenaan, Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC, Kamal Idris Ali dalam satu kenyataan memaklumkan, kelab itu selaku pemilik mutlak logo berhak membuat pindaan tersebut seperti dalam terma dan syarat ditetapkan. Menurut Kamal Idris, KDA FC mengambil keputusan untuk membuat pindaan logo pemenang pertandingan setelah membuat penilaian yang lebih khusus. Semalam, Menteri Besar Kedah merangkap Presiden KFA Muhammad Sanusi Mak Nur mengumumkan logo ciptaan Ku Basri Ku Halim dipilih sebagai logo rasmi pasukan KDA FC bagi musim 2021. Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda mengimbas aplikasi MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Ibu Ishtawa Hanafi. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.